Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi itu dipindahkan daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, turun. Dia ada sebab kenapa Nabi singgah ke Baitul Maqdis. Ada sebab. Sebenarnya daripada Mekah pun boleh naik ke langit terus. Sebab bumi ni kan di mana-mana pun kita boleh naik ke langit. Bukan kita lah, Nabi itulah. Kita tak boleh naik ke langit lah kan, kita tak sampai. Tapi Nabi boleh naik ke langit di mana saja yang Tuhan nak. Tapi kenapa Tuhan jadikan Nabi singgah sekejap dekat Baitul Maqdis? Itu satu persoalan yang kita kena tanya. Agak kenapa? Satu. Lagi? Nak bagi tahu Baitul Maqdis mulia, betul? Lagi? Tak perasan? Kena beli buku saya, cik. Tak apa, nanti saya bagi free, tak ada masalah. Ada. Satu ada kan? Yang buku-buku yang Adi bagi. Nanti saya bagi seorang satu. Ha? Kena pergi. Okey. Pergi Aqsa, InsyaAllah. Okey. Saya nak bagi tahu. Ketika mana dalam peristiwa tu, Allah takdirkan Nabi pergi ke Baitul Maqdis dulu sebelum naik ke langit. Sebab kalau Nabi naik ke langit terus, siapa yang pernah sampai langit? Di kalangan manusia. Di zaman tu yang hidup di zaman Nabi, masa dekat bukat bumi tu. Tak ada siapa. So siapa nak verify betul ke tak cerita Nabi pergi naik langit ni? Sewaktu Nabi SAW turun, lepas daripada peristiwa Isra kan Nabi turun. Nabi menung. Macam mana pun nak cerita kepada orang-orang yang ada di zaman ni, yang duduk di Mekah ni, yang aku telah sampai ke Baitul Maqdis, ambil fardu salat. Kan Abu Jahal kata, "Ma bika ya Muhammad?" Apa jadi pada kamu Muhammad? Nabi Muhammad cerita kat dia, "Semalam saya pergi sini." Abu Jahal kata, Kejap. Kalau aku panggil orang ramai, kau nak cerita tak benda ni? Ya. Nabi pun cerita. Bila Nabi cerita, apa berlaku? Orang kata dia gila. Orang kata dia menipu. Ada yang ambil tanah ni, letak atas kepala. Oh, lucu cerita Muhammad ni. Lucu. Jangan buat lawak lah Muhammad. Apa dia orang buat akhirnya? Ada seorang verify. Kalau betul wahai Muhammad, engkau sampai ke Baitul Maqdis, tolong cerita, Baitul Maqdis ada berapa tiang? Tolong cerita, Baitul Maqdis ni macam mana binaan dia? Sebab ada yang dah sampai. Kalau naik langit terus, tak ada bukti, macam mana orang nak sahkan memang Nabi, ialah macam mana orang nak sah betul ke tak cerita tu? Jadi, itu sampingan lah. Saya nak cerita, Allah Subhanahu Wa Taala bila bagi satu mukjizat kat Nabi yang bernama Isra dan Mi'raj, Allah Taala turunkan ayat yang pertama dalam suratul Isra. Allah Taala kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Siapa yang belajar Quran, basic macam mana pun, macam saya bukan bidang tafsir. Kan, macam Ustaz Reza dia bidang syariah, saya bidang hadis. Ustaz-ustaz ni dia ada bidang-bidang dia. Ada bidang muamalat dan sebagainya. So saya bukan bidang tafsir, tapi ada asas. Apa dia? Ayat Quran ni dia synchronize. Ustaz kata ayat Quran, kalam Nabi pun synchronize. Ada dia kita panggil apa? Seimbang di antara awal dan hujung. Dia macam ucapan manusia ni, dia kalau orang tu bijak, kita akan nampak ucapan dia tu ada, kita panggil dia tak lompong, dia tak lompat ke sini, dia tak lompat ke sana, dia ada kesinambungan kita kata. Kat orang Arab dia panggil apa? Munasabah baina kalimat, munasabah bainal ayat, munasabah baina suar. Susunan surah tu pun dalam Quran ulama bincang. Kenapa surah ni lepas surah ni? Kenapa ayat ni lepas ayat ni? Kenapa perkataan ni lepas perkataan ni? Kita analyse balik. Bila Allah Ta'ala kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina. Supaya kami dapat tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Allah Ta'ala mulakan ayat ni dengan Subhanalladzi. Maha suci Tuhan. Maksudnya apa?
Allah berkuasa. Kemudian Allah Ta'ala kata, asra bi'abdih, memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala tak sebut memperjalankan Rasulnya. Allah Ta'ala tak sebutlah ayat ni memperjalankan Nabinya. Kerana bimbang, ada manusia bila tengok peristiwa yang besar, manusia yang terlalu percaya kat Nabi, dia ingat Isra' dan Mi'raj ni kuasa Nabi. Ada manusia yang sayang kat Nabi dia lebih, angkat Nabi dia jadi anak Tuhan. Sedangkan Nabi itu bukan berkuasa memperjalankan diri dia. Yang memperjalankan Allah. Sembah Allah. Sucikan Allah. Besarkan Allah. Hormat Nabi. Bukan meletakkan Nabi di martabat ketuhanan. Itu salah. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Bila ayat ni pertama disebut tentang kebesaran Allah, tentang kuasa Allah, Nabi Muhammad tu hamba Allah, tauhidkan Allah, sepatutnya ayat tu ditutup dengan, mestilah ayat tu tutup dengan cerita kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah, keagungan Allah. Tapi Allah Ta'ala tutup ayat ni dengan innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya mula-mula baca ayat ni saya kata macam, kenapa Maha mendengar dan Maha melihat? Kalau Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana, kita kata senang. Kita senang faham. Sebab ayat ni memang cerita tentang kuasa Allah. Tapi bila kata Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, saya terfikir. Kerana kita tahu Allah apabila menyusun Al-Quran, bila Allah Ta'ala turunkan Quran dengan setiap perkataan, perkataan dalam Quran dia tidak ada hasyu, dia tidak ada perkataan yang sia-sia. Setiap perkataan yang disebut, setiap perkataan yang diletakkan di dalam Al-Quran itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Agak-agak apa dia? Kenapa Allah Ta'ala kata dia dengar dan dia lihat? Kita kena reverse, balik kepada apa yang berlaku sebelum daripada Isra' dan Mi'raj. Apa yang berlaku? Ada 4 perkara besar. Pertama, Khadijah wafat. Kedua, Abu Talib wafat. Ketiga, Nabi ditolak di Taif dengan balingan batu. Nabi ke Taif kan? Lepas tu Nabi kena halau, Nabi kena balingan batu. Yang keempat, Nabi dan orang-orang Islam dipulaukan. Nak beli barang orang tak mau jual. Nak jual barang orang tak mau beli. 4 peristiwa ni menjadikan Nabi SAW tu duka cita. Amul huzun kan? Tahun duka cita. Allah Ta'ala berikan Nabi SAW Isra' dan Mi'raj selepas daripada peristiwa besar ini. Tapi sebenarnya 13 tahun yang berlalu dekat Mekah tu tahun penuh dengan cabaran. Kalau kita kaji sirah pun kita akan tengok. Setiap tahun akan ada cabaran, akan ada cabaran. Bila Allah Ta'ala kata innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Saya dapat satu hikmah. Allah nak bagi isyarat bukan hanya kepada Nabi, tetapi juga kepada orang yang membaca Al-Quran. Apa dia? Nabi melalui suasana yang sukar. Nabi melalui cabaran yang hebat. Yang kita hari ini pun ada cabaran tu mungkin, tapi tak sehebat Nabi punya cabaran. Kita mungkin ada, Allah Ta'ala bagi kat kita ujian dan musibah. Ada. Tapi Allah Ta'ala nak bagi isyarat pada Nabi. Apa dia? Mungkin ini hikmahnya. Allah Ta'ala nak kata pada Nabi, wahai Muhammad, kau pergi ke Taif, orang halau kau. Wahai Muhammad, orang Mekah, 13 tahun kau kat Mekah, tak pernah maki orang pun. Orang tak mau ikut. Orang nak bunuh kau. Wahai Muhammad, ketika setiap pintu, kebanyakan pintu, rumah-rumah yang berada di Mekah itu tertutup untukmu, pintu langit sentiasa terbuka untuk mendengar rintihanmu. Pintu langit sentiasa terbuka untuk menerima kamu, selagi mana kamu melaksanakan kehendak Allah Azza wa Jalla.